bila kita nak selesai masalah COVID ni? Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak confirm. Mungkin orang yang berkait terlibat dengan nak menyelesaikan masalah COVID ni, mungkin diri kita sendiri tak ada takwa. Maka bila mana tak ada takwa, buat masa apa yang ada ni, Allah tak tunjuk jalan keluar. Wa may yattaqillah, siapa sahaja, mantis siapa sahaja. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang dihormati dan dimuliakan pengurus masjid dan seluruh para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, serta para pelajar tahfiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya sama-sama kita melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan, dan terutamanya Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini tuan-tuan, di bulan yang mulia ini, Allah menerima kembali untuk kita hadir ke rumah Allah menjadi tetamu-tetamu Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, di saat pada tahun yang lalunya tuan-tuan sekalian kita tidak diizinkan dengan sebab musabab yang tertentu. Namun pada tahun ini alhamdulillah kita amat-amat bersyukur. Ya, kerana tuan-tuan sekalian tidak ada saat dan waktu yang paling bernilai dalam sepanjang umur yang kita lalui di atas muka bumi Allah ini ialah umur-umur yang kita lalui di saat kita berada di rumah Allah beribadah kepada Allah. Dan kita sangat-sangat berharap seluruh ibadah yang kita lakukan sepanjang umur kita, sementara kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, semuanya diterima oleh Allah, diberi ganjaran oleh Allah, dan diizinkan untuk kita bawa segala ganjaran pahala ini dalam sebagai suatu bekalan ya dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada tengah hari yang mulia ini ya saya ingin berbicara sedikit dalam bentuk tazkirah. Ya, tazkirah ini ialah sesuatu yang saya yakin tuan-tuan sudah faham, tuan-tuan sudah tahu, bahkan tuan-tuan sudah beramal. Ya, cuma kadang-kadang kita sebagai seorang manusia ini, kadang-kadang manusia dia tidak sunyi daripada dua perkara yang utama. Pertama, manusia ni dia banyak tak tahu tuan-tuan. Siapa gelarannya sekalipun, apa gelarannya, ustaz, tuan guru, alim, doktor, profesor, manusia ni dia banyak tak tahu. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak aku beri kepada kamu ilmu kecuali sedikit sahaja. Ya, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, di saat orang bergelar kita ustaz, di saat orang gelar kita profesor, doktor, alim, ulama, jangan pernah sekali-kali kita merasakan diri kita terlalu banyak ilmu. Sikit saja ilmu. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Ya, kerana ilmu ni diberi oleh Allah. Ustaz ni sekadar menyampaikan. Ya, berapa banyak ustaz sendiri pun banyak perkara yang masih tidak tahu. Maka salah satu benda kenapa kita perlu tazkirah ialah oleh kerana banyak benda lagi yang kita tidak tahu. Yang kedua tuan-tuan, dahlah kita banyak perkara yang tak tahu, yang keduanya kita banyak lupa. Betul ya? Manusia ni tuan-tuan, samalah saya pun banyak lupa. Manusia ni dia ada dua je dia tak lupa, makan dengan tidur. Betul ya? Tuan-tuan pernah lupa makan 3 hari tak makan? Kenapa Tuan Haji letih? Tuan kenapa nampak penat? Saya ustaz penat ni dah 3 hari tak makan. Kenapa tak lalu makan ke? Sakit ke apa? Lupa.
Betul tuan? Sama juga letih, lesu, mengantuk. Kenapa tak tidur? Seminggu. Kenapa lupa? Tak ada tuan-tuan. Manusia ni dalam bab makan dan tidur dia tak lupa. Sebab itulah Allah Ta'ala di saat bulan Ramadan ni, Allah bukan tak bagi kita makan. Bukan tak bagi kita tidur. Cuma Allah kurangkan waktu makan dan waktu tidur. Itu saja. Tetapi manusia ni tuan-tuan, dia lupa sampai ke tahap dia lupa di siapa diri dia. Ni paling bahaya. Lupa diri dalam bahasa Melayu ni. Ya. Ada orang dia lupa diri tuan-tuan. Dia dah umur 71 dah. Dia rasa dia lupa ke? Dia rasa 17 ke apa? Tu tak rasa baik. Yang paling bahaya lagi tuan-tuan, lupa Allah. Lepas tu di akhir zaman ni kita, tuan-tuan sekalian, dulu adalah zaman Nabi Musa orang mengaku Tuhan. Zaman Nabi Ibrahim orang mengaku Tuhan. Namrus, Firaun. Tapi di zaman kita ada sampai orang mengaku Tuhan. Kenapa dia lupa ada Tuhan yang sebenar? Akhir sekali dia rasa diri dia Tuhan. Ini bahaya tuan-tuan. Oleh demikian sedikit tazkirah saya nak sebut. Tuan-tuan sekalian, antaranya ialah berkait dengan hikmah di sebalik Ramadan. Saya yakin tuan-tuan dah faham, dah tahu dah. Ya, hikmah di sebalik Ramadan. Tuan-tuan, kita ni saya yakin kita faham dan kita hargai bahawa kita ni dipilih oleh Allah menjadi umat kekasih Allah. Iaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa kita ni tuan-tuan? Kita ni adalah lambang cinta Allah kepada kekasihnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala ni sebenarnya tuan-tuan, kita lihat dari sudut apa itu Ramadan, apa di sebalik Ramadan. Allah Ta'ala ni sebenarnya dia mencari sebab untuk bawa kita ke syurga. Itu sahaja. Saya nak tunjuk beberapa contoh pada tuan-tuan. Baik, di saat tibanya Ramadan, bahkan Ramadan ini adalah hadiah khusus kepada umat Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita menyambut Ramadan, maka kita menyambut atau kita beribadah dengan ibadah puasa. Saya nak cerita ringkas-ringkas saja tuan-tuan sekalian. Puasa ni akan membawa kita ke syurga. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Apakah hikmah di sebalik Ramadan? Allah nak cari sebab untuk Allah bawa kita ke syurga. Itu sahaja. Contoh kita ambil daripada puasa. Puasa dalam bahasa Arab ada dua perkataan, as-saum ataupun as-siyam. Apa makna as-saum ataupun as-siyam? Bahasa, dari sudut bahasa, oleh kerana dia adalah bahasa Arab, diterjemah juga dalam bahasa Arab ialah al-imsak. Apa makna al-imsak? Menahan diri. Tujuan apa puasa? Allah nak latih kita tahan diri daripada makan dan minum yang halal. Kita sekarang sedang puasa tuan-tuan. Kita tak diminta makan, ditegah makan dan minum. Makan dan minum yang mana? Yang halal. Yang haram, bulan lain pun Allah tak bagi kita makan. Betul ya? Bulan-bulan lain, dah lama lah Allah tak bagi kita makan, tak bagi kita minum. Yang mana? Yang haram. Habis yang bulan puasa ni yang tak bagi makan, tak bagi minum, makanan kat rumah kita. Makanan yang kalau kita beli dengan duit halal, yang kita beli di kedai-kedai. Allah tak bagi makan dan minum. Bila? Lepas subuh sampai ke maghrib. Tujuan apa tuan-tuan? Tujuan Allah nak latih kita, tarbiyah kita, supaya kita mampu jaga benda yang halal. Kalau benda halal pun kita boleh tahan, apatah lagi dengan mudah kita boleh tahan pada bulan-bulan yang lain benda-benda yang haram. Tujuan apa? Tujuan Allah sayang kat kita, tak nak kita libatkan diri dan kehidupan kita dengan benda haram. Sama juga kita tak diminta, kita dilarang dan ditegah berhubungan suami isteri. Isteri siapa? Isteri kita lah. Yang kita kata aku terima nikahnya sah. Ya. Kalau isteri orang lama dah, bulan lain pun tak diberi. Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau isteri kita sendiri pun yang halal nikah dengan kita pun Allah minta kita tegah, maka dengan bulan lain dengan mudah wanita-wanita yang haram kita akan jauhi. Okey, satu tuan-tuan sekalian. Yang kedua, dan Nabi dalam satu sabda dalam matan Arba'in Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang panjang tuan-tuan, hadis tu satu muka lebih lah. Ya. Tapi saya akan baca dua rangkap daripada situnya. Tapi yang bawah tu Nabi sebut as-saumu junnah. Apakah puasa ini selain daripada al-imsak, ya, menahan diri? Puasa ialah junnah. Apa makna junnah? Perisai. Tuan-tuan, saya yakin kita sudah sedia maklum, kita sekarang sedang berdepan dengan musuh. Musuh tu terlalu nyata. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan syaitan ni tuan-tuan, dia bermusuh dengan kita. Bukan sekadar dia nak kita mati, dia nak kita sakit, dia nak kita susah. Bukan sekadar itu, dia nak kita sampai masuk neraka. Musuh-musuh yang ada ni di sekitar kita ni, paling-paling pun dia nak kita jatuh sakit. Dah puas hati dah dia tuan-tuan. Dia pergi sihir kita tak boleh bangun.
kita hilang ingatan, bahkan kalau boleh kita mati, seronok dah dia. Jarang musuh-musuh yang ada ni nak suruh kita sampai masuk neraka. Macam mana dia nak buat kita suruh masuk neraka? Musuh yang ada ni, macam mana dia nak buat sampai kita masuk neraka? Payah juga dia nak buat. Tapi syaitan, dia boleh buat kita sampai masuk neraka sekali dengan dia. Itulah musuh yang paling nyata. Ya. Dan kalau ada manusia juga sama niatnya sebagaimana syaitan untuk memastikan orang tu dihumar dalam neraka, ni tuan-tuan sekalian, ni memang dahsyat sungguh musuh ni. Baik. Maka macam mana nak berdepan dengan musuh? Tak nampak. Maka Allah Ta'ala minta kita berpuasa, maka dengan puasa tu junnah. Tapi perkataan junnah, jim, nun, ta, marbutah, kalau kita baca baris bawah, jinnah, dia memberi makna jin. Maka perisai ini untuk menahan diri daripada apa? Daripada jin. Siapa jin? Syaitan. Syaitan ni satu kelompok daripada jin. Iblis kana minal jin, pun daripada jin. Cuma kita sedia maklum bahawa syaitan ni dirantai, wasuffidati syayatin. Dia ada dua makna, tuan-tuan. Ada makna syaitan itu betul dirantai, kata ulama, dihumban dalam laut. Sebab tu akhir-akhir ni kita mudah nak ke masjid, mudah nak baca Quran kerana kita tidak digoda, diganggu. Ada pandangan ulama yang kedua, apa makna syaitan itu dirantai? Maknanya bila mana kita berpuasa, berbuluh darah kita ni dia jadi sempit, yang menyebabkan syaitan yang ada dalam badan kita dia tidak boleh bergerak bebas. Tuan-tuan boleh bacalah mana-mana kitab, ya, kerana ia salah satu yang dinamakan jinnah. Baik, kalau jin baca baris atas, jannah, syurga. Puasa ini akan membawa kita ke syurga. Mana dalil, tuan-tuan, dalam hadis yang sama matan arba'in daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ya, satu kali Sayyidina Mu'az bin Jabal jumpa dengan Nabi, maka minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, boleh tak kamu khabarkan kepada saya dengan amalan, yang mana dengan amalan ini yudkhiluni jannah, aku dimasukkan ke dalam syurga, wa yubaiduni anin nar, dalam masa yang sama aku dibebaskan daripada neraka. Maka Nabi memberi satu jawapan yang tuan-tuan sekalian. Nabi mengatakan, laqad sa'alta an azimin, sesungguhnya engkau telah memberi suatu, engkau telah meminta suatu benda yang amat besar. Tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh juga jumpa alim ulama yang minta amalan-amalan yang memudahkan kita ke syurga. Boleh, tuan-tuan sekalian, sebagian sahabat Nabi jumpa Nabi, maka kita jumpa ulama kerana Nabi dah wafat. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama-ulama yang hebat-hebat lah, tuan-tuan sekalian, yang tua-tua, yang masih ada lagi. Ustaz-ustaz ni biasalah kan. Macam kita ni, kita pun tak ada amalan juga, tapi ulama-ulama lama-lama, tuan-tuan pergilah jumpa-jumpa yang ada di Kedahnya, di Terengganu, di Kelantan, di mana di Johor pun banyak, tuan-tuan sekalian, ya. Di Selangor pun ada ramai. Tapi walau bagaimanapun, sahabat Nabi jumpa dengan Nabi, minta amalan. Ada satu perkataan yang Nabi sebut, tuan-tuan, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Sesungguhnya nak buat amalan untuk membawa kita ke syurga, dibebas daripada neraka, la yasirun, adalah terlalu mudah, kata Nabi. Bagi siapa? Liman yassarahu Allah Ta'ala alaih, bagi orang yang Allah permudahkannya. Tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang kalau kita nak masuk syurga, minta langsung dengan Allah. Puasa, ya, baca Quran, ya, tarawih lah, tuan-tuan, macam biasa. Tapi nak masuk syurga, minta dengan Allah, supaya Allah permudahkan. Maka biasanya bila mana Allah permudahkan, Allah mudahkan kita pegang Quran, Allah mudahkan kita datang ke masjid, Allah mudahkan kita untuk berjemaah. Ini antara tanda-tanda Allah permudahkan. Baik, jawapan Nabi ialah antashhada an la ilaha illallah. Apakah amalan supaya kamu dimudahkan oleh Allah masuk syurga? Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, sentiasa mengulangi kalimah syahadah. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai seorang muslim yang mukmin, 9 kali satu hari kita diminta baca syahadah. Padahal kita dah muslim, kita dah mukmin, kita dah solat. Tapi dalam solat itu, satu solat kecuali solat subuh, ya, kita baca 2 kali tasyahud, syahadah. Kenapa? Kerana syahadah itu membawa kita ke syurga. Wa tuqimas salah, mendirikan solat. Wa tasuma Ramadan. Maka salah satu amalan yang akan membawa saya dengan tuan-tuan ke syurga ialah puasa bulan Ramadan. Bahkan saya nak sebut secara ringkas lagi, tuan-tuan. Dengan puasa tu kita jadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin saya satu aja, tuan-tuan. Kita baca ayat apapun, kita hurai yang mana, tajuk apapun, sebenarnya Allah nak cari sebab bawa kita ke syurga. Sebagai satu contoh, dengan puasa kita jadi takwa. Apa hikmah di sebalik puasa dan takwa? Dalam surah Qaf ayat 31, tak silap saya, tuan-tuan. Surah Qaf, ya, ayat 31. Allah mengatakan wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannah,
didekatkan syurga. Yang ni paling seronok tuan-tuan sekalian. Bila mana saya dengan tuan-tuan berpuasa, dengan puasa itu sebabnya menjadikan kita orang bertakwa. Di saat kita menjadi orang bertakwa, bukan Allah bawa kita ke syurga, syurga didekatkan kepada kita. Wa uzlifatil jannah, didekatkan syurga. Lil muttaqin, kepada siapa? Kepada orang-orang bertakwa. Ghaira ba'id, dekat tu jarak mana? Dekat yang tidak jauh, maknanya terlalu dekat. Kalaulah saya dengan tuan-tuan diberi izin oleh Allah, dibuka mata hati kita, kasyaf, mungkin sekarang kita dah boleh nampak syurga. Sebab apa? Syurga didekatkan. Bukan kita didekatkan, syurga itu didekatkan. Biasanya kita bincang kita yang dimasukkan ke syurga. Tapi sekarang tuan-tuan, di saat kita bertakwa pada Allah, maka Allah Ta'ala ni membawa syurga dekat dengan kita. Cuma persoalan sekarang ni, saya dengan tuan-tuan tak nampak dengan mata ni. Dia biasanya benda ni kalau dah dekat sangat, dia tak nampak. Betul tuan ya? Tuan nampak leher tuan-tuan? Cuba tengok leher, ada nampak leher? Ada ke tak ada? Sentuh tak acil lah Ustaz. Sentuh memang ada. Nampak. Benda ni di saat dekat, kita tak nampak. Tak nampak bukan masalah tak ada. Masalah kemampuan mata kita untuk melihat. Keterbatasan. Tapi dia ada satu lagi mata, tuan-tuan sekalian, iaitu mata hati. Mata hati ni, kalau Allah kasyaf, Allah singkapkan, dia panggil pandang tembus, mungkin kita boleh melihat. Tapi di saat meninggal, ada orang dah boleh melihat. Syurga dah didekatkan kepada dia. Okey tuan-tuan sekalian ya? Baik, itu takwa. Kalau kita nak bincang pasal takwa, banyaklah tuan-tuan sekalian. Bahkan takwa ni, kenapa Allah nak sangat kita bertakwa? Dengan 30 hari puasa, dengan 30 juzul tadarus Al-Quran, dengan 30 malam bertarawih. Allah nak apa? Takwa. Kenapa? Sebab Allah nak selesaikan semua masalah dunia dan akhirat kita. Saya bawa satu contoh tuan-tuan. Bila di saat kita bertakwa, surah At-Talaq yang orang sebut ayat 1000 dinar ya, ayat 1000 dinar, tuan-tuan hafal ya? Ayat ni terkenal tuan-tuan. Kalau hafal boleh kaya. Ya ke? Hafal boleh kaya. Saya ni ustaz bukan setakat hafal, tampal dalam bilik lagi. Tak kaya-kaya ni, macam mana ni ustaz? Ayat tu memberitahu pada kita, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah. Bukan dia baca ayat tu tapi tak takwa-takwa. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuknya jalan keluar daripada segala masalah dia. Kemudian yang perkataan yang seterusnya, wa yarzuqhu, Allah sendiri. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan sekalian, yaj'al ni ataupun yarzuq adalah fi'il mudhari', verb present tense, memberi makna hal wal mustaqbal. Siapa yang bertakwa pada Allah sekarang ni, dia Allah. Sebab ya tu memberi makna huwa. Siapa dia? Dia Allah sendiri yang akan menjadikan untukmu segala jalan keluar. Makhraj ni sebenarnya ismul makan, ia tempat-tempat keluar. Kadang-kadang orang duduk dalam bilik tak mampu tuan-tuan sekalian nak keluar daripada masalah bilik dia. Tahu ya, kena cerita juga. Masalah dia dengan isteri. Padahal kecil aja dia duduk dengan isteri dia dalam sebuah bilik ni, tak boleh nak selesai masalah isteri dia. Dia duduk dalam sebuah rumah, tempat, tak boleh nak selesai masalah keluarga dia. Dia duduk dalam satu tempat, taman, ya, ketua taman tak boleh nak selesai masalah anak buah dia. Kenapa? Mungkin, tuan-tuan, kita tak boleh nak confirm pada diri seorang, mungkin Allah tak jadikan dia jalan keluar daripada tempat itu untuk selesaikan masalah dia sebab dia tak ada takwa. Suami yang tak bertakwa, isteri yang tidak bertakwa, suami dan isteri tak bertakwa, tak mampu selesai masalah anak dia. Ya, sebab tu Allah nak sangat saya dengan tuan-tuan jadi orang bertakwa, sebab Allah nak tunjuk jalan-jalan keluar, tempat-tempat keluar daripada masalah peribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat. Ni tuan-tuan sekalian, minta maaf lah tuan-tuan sekalian, bila kita nak selesai masalah COVID ni? Agak-agak. Wallahu alam. Ya. Baru ni bila mana dapat tarawih, rasalah, kalau dapat tarawih dapat beraya ni. Rupanya tak dapat juga tuan-tuan beraya kat kampung. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak confirm, mungkin orang yang terlibat dengan nak menyelesaikan masalah COVID ni, mungkin, minta maaf tuan-tuan, ni salah ni. Nanti orang marah pula. Sekarang ni orang takut kat netizen ni tuan-tuan kena kecam ni. Mungkin, bukan kita nak confirm, mungkin diri kita sendiri tak ada takwa. Kita yang diuji ni. Dan termasuk dengan pihak, contohnya pihak-pihak yang mengurus berkaitan dengan apa? Dengan urusan COVID ni, tak ada takwa. Maka bila mana tak ada takwa, buat masa apa yang ada ni, Allah tak tunjuk jalan keluar. Mungkin.
Sebab Allah bagi janji, wa may yattaqillah, siapa sahaja, manti siapa sahaja, daripada pihak KKM, daripada pihak diri kita sendiri secara peribadi, ketua keluarga, dari pihak kesihatan dan sebagainya, sesiapa sahaja yattaqillah, kalau dia bertakwa pada Allah, yaj'al lahu, Allah jadikan untuk dia yang bertakwa itu makhraja, baik, wa yarzuqhu, dan Allah akan rezekikan dia, Allah akan rezekikan min haitsu la yahtasib, daripada rezeki yang dia tak sangka-sangka. Tuan, masalah Covid ni kita diuji dengan masalah ekonomi. Siapa sahaja sekalipun akan terkena sikit sebanyak, tuan, masalah ekonomi, keterbatasan berniaga dan sebagainya. Ini bazar Ramadan terpaksa tutup, macam mana tuan-tuan? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi kalau kita orang bertakwa pada Allah, Allah akan tunjuk pada kita dan Allah rezeki sesuatu yang kita tak sangka. Baik, saya tak nak cerita sampai ke tahap itu tuan-tuan. Saya nak cerita ada satu yang terakhir dalam bab takwa ni, sebenarnya apa? Allah nak bawa kita ke syurga. Ada satu ayat ni, masalah dunia yang saya baca tadi, masalah akhirat. Surah Maryam ayat 71-72. Surah Maryam ayat 71-72. Masa okey lagi ke Ustaz? Okey dia. Dia mengaji bulan Ramadan ni, dia tak boleh banyak tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ya? Ke baru tahu? Dia bulan Ramadan ni dia kena amal banyak. Mengaji sikit-sikit. Tapi sebenarnya duk mengaji ni pun duk beribadah juga ni. Dapat pahala juga. Baik, saya nak sebut yang tadi dunia, banyak lagi ayat-ayat tentang dunia berkaitan dengan takwa. Ayat akhirat, surah Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kamu, kata Allah, illa wariduha, pasti melalui neraka. Itu kembali kepada anar, neraka. Apa maksud tidak ada seorang pun pasti melalui neraka? Melalui titian sirat yang Allah bentang di atas neraka. Maknanya saya dengan tuan-tuan mesti lalu. Kenapa? Lalu titian sirat, di bawah tu neraka. Nabi ke, Rasul ke, wali ke, dia akan lalu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, sebab itu satu keputusan Tuhan yang tak boleh diubah. Siapa pun. Baik, ayat 72 tu. Tadi 71, summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami hanya akan selamatkan orang yang bertakwa. Maka di saat saya dengan tuan-tuan meniti titian sirat ni, kalau kita bertakwa pada Allah, Allah selamatkan kita, dan selepas daripada titian sirat, ke mana? Ke syurga. Baik, saya nak sebut contoh lagi daripada puasa, tuan-tuan sekalian, kita akan jadi insan yang sabar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu betapa kita sedang sabar di atas satu ibadah, sehingga kita mampu bertahan 12 jam. Tuan-tuan pernah sabar dalam ibadah 12 jam? Contohnya, tuan-tuan pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Pernah? Tuan-tuan pernah berzikir 12 jam tak berhenti? Tak pernah juga? Tuan-tuan pernah sembahyang 12 jam tak berhenti? Pernah? Tuan-tuan duk buat apa ni? Satu pun tak pernah ni. Umur dah 40, sekali-sekali pun tak pernah tuan-tuan sekalian baca Quran. Ya, ustaz-ustaz kita yang hafiz-hafiz ni biasa tak? Biasa ustaz, 12 jam tak berhenti baca Quran. Berhenti sembahyang lah, berhenti sembahyang. Ke tak juga ustaz? Ni pelajar-pelajar tahfiz ni. Pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Belajar tahfiz pun tak pernah juga. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah letak saya dengan tuan-tuan dengan mudah, dengan rasa mudah. Rasa tak berat. Cuma adalah 2-3 orang dia berat, tuan-tuan. Yang Sungai Besar tu dia azan pukul 3.30, azan maghrib. Tak sabar dah sekejap, dah pukul 3.30 dah pun. Ya. Sikit lagi tidur je lah, tidur tuan-tuan sekalian, tidur. Tiba-tiba dia pergi Masjid Makmuriyah kamu. Saya pernah mengajar di situ, Masjid Makmuriyah. Dia azan pukul 3.30, tapi niat azan tu niat maghrib. Jadi ke tuan-tuan dosa? Subhanallah. Kemudian berlari ke belakang makan. Ni tak sabar lah ni. Allah nak suruh kita sabar, tapi di saat kita mampu bersabar 12 jam lepas subuh sampai lepas maghrib, tuan-tuan sekalian, kita jadi insan yang sabar. Apa maksud, apa tujuan, apa hikmah sabar? Nabi dalam satu sabda, Nabi kata, syahrul Ramadan syahrul sabri was sabru sawabuhul jannah. Atau kama qala Nabi. Bulan Ramadan ni bulan sabar. Sabar sekejap tuan-tuan sekalian. Was sabru sawabuhul jannah, sabar itu balasannya syurga. Syurga juga. Dia tuan-tuan, kenapa kita kena sabar? Sabar ni ialah dengan sebab ujian. Dan ulama kata sifat ujian ni dia pendek. Ni sifat Allah dah letak dah. Sifat ujian dia pendek. Contoh anak kita masuk universiti, berapa tahun dia masuk? 4 tahun. Berapa semester? Mungkin ada 6 semester, ada 7 semester. Satu semester dia exam. Berapa lama tuan-tuan? Seminggu aja dia exam satu semester.
Kalau 4 tahun tu, berapa lama dia exam? Adakah dia masuk universiti 4 tahun? 4 tahun tu semua exam? Tak ada. Exam tu ujian lah. Ke daripada 4 tahun, setahun aja ujiannya, ke tak sampai? Saya rasa tak sampai. Tapi bila mana dia lepas ujian yang pendek tu, dia bermalam, dia tidur malam, dia bangun tahajud, dia minta doa dengan Allah sekejap, dia sabar sekejap, dia baca buku, dia hafal nota sekejap, sabar sekejap. Bila mana dia lulus universiti, sampai sekarang dia senang. Kenapa? Sifat ujian pendek, senang selepas ujian selama-lama. Sama juga, sifat ujian puasa ni pendek. Berapa lama tuan-tuan? 365 hari setahun. Puasa 30 hari aja. Yang tak puasa 335 hari. Habis. Tak boleh sabar sekejap. Tapi dengan sabar sekejap ni, as-sabru sawabuhul jannah. Sabar itu balasan dia syurga. Syurga itu selama-lama. Subhanallah. Allah nak cari sikit aja sebab. Okey, akhirlah tuan-tuan sekalian ya. Kepanjang lagi Ustaz masa dia. Kalau kira-kira masa ni ada 20 minit lagi tak? Lama lagi tuan-tuan boleh tahan. Sabar sekejap. Ustaz saya, dia sebenarnya saya sebut tadi, ada tuan guru saya, tuan guru almarhum Tok Guru Aziz ni. Dia kata kita sekarang ni di bulan Ramadan kita kena bijak, cari pahala sebanyak mungkin. Ni jangan lupa niat ni tuan-tuan, niat iktikaf ni jangan lupa ni. Kita mengalir pahala banyak ni di saat duduk tengah mengajar, kita ada pahala iktikaf, pahala puasa lagi. Banyak kita ni sekarang ni dalam ya. Baik, cuma kenapa dia kata? Sebab pahala ni duit. Sebab setengah orang dia tak faham. Dia faham duit tu duit, alhamdulillah. Boleh pergi bazar Ramadan, boleh beli kereta, boleh beli rumah. Habis pahala apa pahala? Pahala ni duit lah. Cuma dia berpindah tempat, namanya lain. Duit di Malaysia namanya RM. Kalau tuan-tuan duit yang sama, tuan-tuan pergi US, namanya dolar. Kalau pergi UK, pound. Kalau pergi Indonesia, rupiah. Betul ya? Rupiah duit ke tak? Duit lah. Rial. Pergi Mekah, dia panggil rial. Duit lah. Pergi akhirat, namanya pahala. Itu Tok Guru sebut dulu. Pahala lah tuan-tuan. Kalau di dunia ni, di Malaysia ni tak ada RM. Tak payah pergilah bazar Ramadan. Kalau tak ada RM, tak payahlah nak beli rumah, tak payah. RM ada, tak ada. Habis nak beli apa? Beli rumah. Rumah apa? Rumah banglo. Wah. Mana boleh? Sama lah tuan-tuan sampai ke akhirat. Kalau tuan-tuan tak ada pahala, tuan-tuan jangan harap nak masuk syurga. Nanti orang tanya pula, Ustaz, kan masuk syurga dengan rahmat. Betul lah, nak dapat rahmat dengan apa? Dengan dosa. Nak dapat rahmat dengan pahala lah. Maka melimpah-limpah rahmat kasih sayang Allah bila mana melimpah-limpah pahala. Salah satu pahala tuan-tuan duduk saja-saja dengar ustaz bercakap, bertazkirah, dapat pahala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Lis samarkan berapa banyak pahala tazkirah ni tuan-tuan, sebanyak patah-patah bicara yang ustaz tu bercakap. Sebab tu ustaz Zarif lain kali kalau ustaz nak suruh jemaah kita dapat banyak pahala, ustaz jemaah kita nak suruh banyak pahala, ustaz cari seorang ustaz yang tazkirah dia laju, yang jenis cakap banyak tu. Jangan cari ustaz yang duk ceramah apa tadi tuan-tuan saya cakap, dia pula lupa tanya jemaah yang banyaknya tuan-tuan. Yang ni rugi pahala. Tuan-tuan cari ustaz yang cakap banyak dan laju, biar jemaah tak sempat nak tulis ya. Supaya apa? Kerana apa? Setiap perkataan itu diberi pahala. Okeylah tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, pertama puasa membawa kita ke syurga. Yang kedua takwa, Allah dekatkan syurga kepada kita. Dengan sebab puasa juga kita jadi sabar. Sabar itu balasan dia syurga. Baik, saya nak buat kesimpulan kepada tuan-tuan ya. Tak nak panjang-panjangkan sangat. Kenapa Allah nak bawa kita ke syurga? Ataupun saya sebut sebelum tu lagi, sikit lagi. Kenapa Allah nak suruh kita dengan puasa? Allah nak suruh kita bertakwa. Sebenarnya bukan sekadar Allah nak dekatkan kita ke syurga. Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah 194. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu pada Allah, wa'lamu, dan hendaklah engkau tahu setelah engkau bertakwa pada Allah, annallaha, bahawa sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama dengan orang bertakwa. Ini yang paling kemuncak sebenarnya tuan-tuan. Allah nak bersama dengan kita. Kita diminta supaya kita hidup bersama dengan Allah. Tuan-tuan, kita hidup dengan isteri berapa lama? Sehidup semati.
Jarang sehidup semati kecuali aksiden dalam sebuah kereta yang sama-sama mati. Jarang tuan-tuan, mati lemas dua-dua. Jarang sehidup semati. Maknanya suatu hari saya mungkin tuan-tuan mungkin akan tinggalkan isteri atau isteri tinggalkan kita. Meninggal. Dan berapa ramai orang tak meninggal pun dia bercerai, berpisah. Dahulunya berjanji sehidup semati, lautan api sanggup ku renangi. Macam-macam tuan-tuan dulu. Tuan-tuan ada berjanji juga ke? Lautan api sanggup ku renangi kerana seorang perempuan. Hujan renangnya tak nampak kat masjid. Tapi nak bagi tahu gitulah tuan-tuan sekalian. Tapi bila mana saat kita dengan Allah, kadang Allah dengan kita tuan-tuan, Allah akan bersama dengan kita di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Sama juga sabar. Kenapa Allah nak sabar? Dalam suratul Baqarah, kata silap saya tuan-tuan, ayat 153 ya. Juzuk yang kedua. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Betul ya, adik ya? Hendaklah engkau minta bantuan dengan Allah dalam urusan kehidupan kamu dengan sabar dan solat. Ulama kata kenapa Allah dahulukan sabar daripada solat? Kerana sabar itu amalan hati. Solat itu amalan hati juga ada, tapi lampak kepada zahirnya dengan rukuk, dengan sujudnya. Maka antara amalan zahir dengan amalan hati lebih hebat. Maka Allah dahulukan. Bahkan orang ni kalau tak sabar dia tak mungkin akan solat. Sebab solat tu berat. Wa innaha lakabirah. Baik. Tujuan apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Jadi dengan puasa kita jadi bertakwa, kita jadi orang sabar sebab Allah nak bersama dengan kita. Tujuan apa? Sebab Allah nak bawa sendiri kita ke syurga, bukan dengan amal kita. Tuan-tuan, ada satu hadis kursi, saya tak ingat dah matan dia. Allah kata sesiapa yang datang kepadaku dengan ilmu, dia rasa dia hebat, dia ustaz, dia tuan guru, dia profesor, dia doktor, dia rasa dia hebat. Tuan-tuan, berapa ramai orang akhir zaman ni angkuh dengan ilmu dia, sombong dengan ilmu dia. Betul tuan ya? Tuan nak tegur saya, tuan ada PhD? Sudah. Ustaz nak tegur saya, ustaz jadi imam berapa lama dah? Saya dah jadi imam 30 tahun. Sudah ustaz, dia cakap gitu kat kita, tak boleh tegur kita. Ada. Imam baca tadi agak itu sikit makhrah dia. Ustaz belajar berapa lama? Ustaz pernah jadi imam? Sudah. Ni tuan ni nak tegur saya ni, tuan hafal banyak ke hadis? Ni orang sombong ni tuan-tuan. Kalau ada orang nak tegur kita, terima je lah. Sebab kita manusia, siapa kita sekalipun tetap kita akan silap. Takkan mungkin manusia siapapun gelaran dia tak mungkin dia tak silap. Betul tuan ya? Maka terima je lah. Tapi kalau kita jumpa Allah dekat kita bawa kehebatan ilmu kita, Allah akan soal setiap ilmumu, adakah kamu akan amal? Begitu pula kalau kamu datang kepada aku membawa amal. Mungkin tuan-tuan kita rasa bangga kita boleh khatam Quran seminggu sekali, 3 hari sekali khatam Quran. Bahkan kita boleh tahajud tiap-tiap malam, kita rasa hebat, kita boleh bangun malam, kita nak bawa amal, kita jumpa Allah. Allah akan hisap satu-satu. Aku akan hisap amalan kamu, dia kata. Tapi kalau kamu datang jumpa aku, dengan keampunanku, dengan rahmatku, dengan berharap kepadaku, bergantung kepadaku, aku akan urus seluruh perjalananmu daripada dunia ke syurga. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini antara kemuncak hikmahnya ialah bukan sekadar Allah nak bagi kita syurga. Kalau kita baca hadis-hadis lain pun akan bawa kita ke syurga, tetapi Allah nak bersama dengan kita untuk apa? Untuk Allah urus seluruh perjalanan kita ke syurga. Dengan amalan kita tuan-tuan, subhanallah, amalan kita nak bawa ke mana kita? Tak ke mana tuan-tuan? Ya rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tak. Ya akhir-akhir ni, tambah-tambah akhir-akhir ni tuan-tuan, baca Fatihah baca tak? Kadang-kadang rukuk dah ke belum? Ni rakaat ketiga keempat dah. Yang teruk lagi ni keempat ke kelima? Mana ada 5? Tapi ada tak orang sampai bangun sehingga 5? Ada ustaz. Ya. Tiba-tiba dah 5 dah dia. Tuan-tuan pernah ya? Subuh sampai 4. 2 kali kunut. Ada tuan-tuan. Orang nak cerita ustaz, macam mana saya nak buat? Nak buat macam mana? Macam tu lah. Ya, tuan-tuan minta doa dengan Allah. Okey, akhir sekali tuan-tuan. Akhir sekali. Kita kata sikit lagi tuan-tuan. Akhir sekali. Kenapa Allah nak bersama dengan kita? Sebab Allah nak urus seluruh perjalanan kita ke syurga. Untuk apa Allah letak kita ke syurga? Sebenarnya Allah nak bagi satu anugerah agar kita boleh bertemu dengan Allah di syurga. Bukan Allah di syurga, bertemu dengan Allah kita tu di syurga. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan tak rindu tak nak jumpa Allah? Ibu yang lahirkan kita, ibu yang kandungkan kita, ayah yang besarkan kita. Rindu tuan-tuan tak jumpa? Berapa hari raya ni tak jumpa ni? Ya dah meninggal lah tuan-tuan, tapi rindu kita nak ziarah kubur ibu dan ayah kita. Tapi dah tak boleh rentah negeri. Ada situ tulis kematian.
Berapa? 6 perkara ke? Hari Minggu 3 sebab hari biasa 6 ke? Tak ada baca. Ke tak kisah ni? Duk tengok hari-hari syarat nak rentah negeri. Rindu tuan-tuan, ibu dan ayah kita yang bela kita, itu pun kita rindu amat sangat bagaimana Allah yang cipta diri kita, yang cipta ibu dan ayah kita, yang menghidupkan kita, yang menjaga kita. Sudah tentu kita rindu jumpa Allah. Macam mana kita nak jumpa Allah? Kita jumpa Allah tuan-tuan sekalian di syurga. Bukan Allah itu di syurga, jangan salah faham. Allah itu Tuhan yang mencipta syurga. Ya. Maka kadang-kadang akidah kita kena benar tuan-tuan sekalian. Allah tidak perlu kepada tempat untuk dia berada di mana-mana, kerana tempat itu pun dia yang cipta. Nanti ada orang kata Allah duduk atas langit. Habis kalau sebelum Allah cipta langit, Allah duduk di arash. Sebelum Allah cipta arash, kenapa setelah Allah cipta arash baru letak Allah di arash sebelum itu? Okeylah tuan-tuan sekalian. Baiklah, saya setakat tu dahululah. Dia tak boleh panjang sangat Ustaz ya. Ni pun dah panjang tuan-tuan sekalian. Mana ada tazkirah panjang-panjang. Setakat tu dahulu. Saya nak sebut lagi sekali sebagai penegasan. Kenapa, apa hikmah di sebalik Ramadan? Allah nak suruh kita jumpa dia di syurga. Itulah hikmah di sebalik Ramadan. Untuk siapa? Khususnya untuk kita umat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, selebihnya yang terakhir, banyakkan doa. Doalah ya Allah, tolong masukkan aku ke syurga ya Allah. Masukkanlah aku dan ibu bapa aku ke syurga ya Allah. Permudahkanlah urusan aku ke syurga ya Allah. Permudahkan ibadahku untuk ke syurga ya Allah. Minta tuan-tuan dengan Allah, langsung minta dengan Allah. Sembahyang, jangan harap sembahyang masuk syurga. Minta dengan Allah. Ya, dulu 20, sekarang 8. Saya pernah tanya, 20 masuk syurga tak? Tak Ustaz. Habis 8 masuk. Tapi sebenarnya bukan masalah 8, bukan masalah 20. Masalah urusan kita dengan Allah. Di saat Allah dah maafkan kita, Allah dah ampun dosa kita, Allah dah bersama dengan kita, dia yang akan urus segala-galanya. Jadi setakat tu tuan-tuan, minta maaf di atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Aku suka kepada sakit kerana Allah menghapuskan dosa aku. Aku suka kepada fakir, hidup zuhud, kerana itu menjadikan aku tawaduk, rendah hati. Yang ketiga, aku suka kepada kematian kerana dia menyampaikan aku pada kekasihku di akhirat, iaitu Allah Subhanahu wa taala.